Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmatnya. Pada malam ni kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat melapangkan masa di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendengar daripada kalamun nubuwah, perkataan-perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita dah sampai di muka surat yang ke-520, hadis yang ke-234 kurungan 37 yang bertajuk menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri adalah satu perbuatan yang salah. Satu perkara yang tidak bijak apabila kita nak menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri. Bahkan Al-Quran ini untuk ditafsirkan perlu ditanya kepada ahlinya. Ahli Al-Quran, orang yang memahami tafsirnya, orang yang memahami hadis. Kerana penafsiran Al-Quran yang terbaik adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadis ni, wa anhu ni dan daripada beliau. Beliau ni merujukkan kepada hadis yang sebelum ini, iaitu Ibnu Abbas. Sebelum ni hadis riwayatkan Ibnu Abbas, maka bila disebut wa anhu wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa fi riwayatin man qala fil Qur'an bi ghairi 'ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata tentang apa yang ada di dalam Al-Quran mengikut pendapatnya sendiri, bukan mengikut hadis, bukan mengikut tafsir yang betul, tapi ikut nafsu sendiri, ikut pendapat sendiri, maka hendaklah dia menempah tempatnya dalam neraka. Dalam riwayat yang lain berbunyi, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah dia menempah tempatnya di dalam neraka. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu matlu. Wahyu matlu. Matlu maksudnya wahyu matlu alladhi, wahyu yang dibacakan, yang mana biqiraatihi, tu'abbida biqiraatihi, dianggap sebagai ibadah dengan membacanya itu, bitilawatihi dianggap sebagai ta'abbudan. Ta'abbudan bitilawatihi ataupun taqarruban ilallah bitilawatihi, dengan membacanya
ia dianggap sebagai ta'abudan, iaitu satu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wahyu yang ghairu matlu, seperti hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia bukan matlu. Ia bukan yang dimaktubkan, yang dibacakan, yang dijadikan sebagai ibadah untuk membacanya. Bagaimana Allah SWT memberi wahyu itu dengan berbagai-bagai caranya. Kebiasaannya hadis qudsi ini Rasulullah SAW dapat melalui perantaraan malaikat Jibril ataupun melalui muraqabah dan roh baginda Nabi SAW diangkat oleh Allah SWT dan diberi melalui mimpi-mimpi kepada Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerana mimpi para Nabi ini adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana Al-Quran itu adalah wahyu yang matlu, maka ia menjadi panduan kepada seluruh umat. Wahyu yang dijadikan sebagai ibadah. Setiap huruf ia dipelihara, dijamin. Setiap kalimah, setiap huruf. Dan setiap huruf yang dibaca ini diberi pahala. Bahkan mendengarnya juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, untuk menafsirkan di ayat-ayat Al-Quran ini tidak perlu diserahkan kepada ahlinya, ataupun ia perlu berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu berpandukan pada tafsiran yang benar. Jadi di sini mengikut pendapat sendiri. Kebiasaannya apabila manusia ni menafsirkan mengikut pendapat sendiri, maka mereka akan cuba menggunakan ayat Al-Quran, membaca ayat Quran, menggunakan ayat Quran, lalu menjadikan ayat Quran itu sebagai hujah apabila mereka ingin melakukan satu perkara berlandaskan kepada kehendak dan nafsu dia sendiri. Dan dia tak kiralah walaupun perkara yang dia nak buat itu adalah bertentangan dengan Islam sekalipun. Memang ada beberapa ayat-ayat Quran yang mutasyabihat, yang kita kata apa, banyak ajaran-ajaran sesat ni, mereka ni pun hebat juga. Mereka ni menggunakan ayat Quran dalam hujah mereka. Jangan main-main. Kalau dulu ada apa, contoh dia macam ada Nabi Melayu, dia guna hujah ayat Quran, kan? Dia guna ayat Quran. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Contoh ayat ni, digunakan ayat ni. Yang maksudnya tidak ada diutuskan satu orang rasul pun melainkan menggunakan lisani qaumihi. Lisani qaumihi makna dia bahasa kaum dia, untuk ia menjelaskan kepada mereka. Daripada situ dia mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi kepada orang Arab. Jadi dia mengaku pula jadi Nabi kepada orang Melayu pula. Faham tak? Guna ayat Quran juga, tapi ikut nafsu syahwat dia sendiri untuk melantik diri sendiri jadi Nabi. Na'udzubillah. Itu contoh yang teruk lah, yang jauh sangat menyimpang dengan ajaran hadis dan ajaran Al-Quran. Jadi kita lihat pada penjelasan di sini, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka dia telah melakukan satu kesilapan dan satu kesalahan. Sebagian ulama telah mengatakan menafsir Al-Quran adalah tidak harus, tetapi jumhur ulama berpendapat ia adalah harus, iaitu tafsir Al-Quran dengan menggunakan tafsir satu ayat Al-Quran dengan menggunakan ayat Al-Quran yang lain. Contohnya, sesuatu ayat Quran tu dijelaskan tetapi ia tak jelas. Tetapi pada ayat yang lain dia menyebut tentang perkara yang sama lalu dijelaskan dengan lebih terperinci.
Dijelaskan dengan lebih terperinci. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi macam mana? Contoh dia, dalam Quran dia menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat dan Allah sayang dan suka kepada orang-orang yang mencucikan diri. Menyucikan diri itu macam mana? Jadi berbagai cara lah. Termasuklah mandi janabah, termasuklah ambil wuduk, menyucikan diri. Jadi macam mana nak ambil wuduk? Jadi ayat yang lain menjelaskan tentang ayat berwuduk. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang beriman, bila kamu nak mendirikan solat, maka basuhlah wajah kamu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Atau tafsir Al-Quran atau tafsir Al-Quran berpandukan hadis. Tafsir Al-Quran berpandukan hadis. Ini ialah tafsiran yang terbaik. Antara tafsir yang terbaik ialah tafsir Al-Quran menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aqwalus sahabah, perkataan-perkataan sahabat dan tabi'in. Para ulama tafsir telah menggariskan 15 jurusan ilmu yang mesti dikuasai untuk menafsirkan Al-Quran. Oleh kerana keperluan semasa, maka di sini saya membentangkan ilmu-ilmu tersebut secara ringkas supaya dapat diketahui bahawa tidak semua orang dapat memahami makna-makna yang tersirat di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama sekali untuk menafsir Quran ni, satu orang itu perlu mahir dalam bahasa Arab. Ini tidak dapat tidaklah kerana Quran itu adalah dalam bahasa Arab. Kalaulah kita dapat belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, kita belajarlah bahasa Arab insya-Allah. Orang yang memahami bahasa Arab, masya-Allah, kefahaman dia tentang Al-Quran ni lebih lagi. Dan juga satu orang yang mahir dalam bahasa Arab akan dapat melihat begitu indahnya ayat-ayat Al-Quran ini. Begitu tingginya nilai bahasa yang ada di dalam Al-Quran ini. Sehingga kan kita nak mengatakan miskinnya bahasa kita ni, bahasa Melayu ni, sesetengah ayat-ayat Quran itu tidak mampu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Faham tak? Sesetengah ayat Quran tu tak mampu nak diterjemahkan dalam bahasa lain. Sebab apa? Nak beritahu sesuatu perkara tu, dia gunakan bahasa Arab, nak terjemah bahasa lain tu tak mampu. Kalau nak terjemah tu, dia perlu terjemah, dia kena jelaskan, tafsirkan sekali, dia jadi panjang. Sampai begitu sekali. Kan? Begitu mendalam maksud yang terkandung dalam lughatul Arabiyah. Jadi, Hadrat Mujahid rahmatullah alaih berkata, seseorang yang beriman dengan Allah SWT dan hari kiamat tidak harus membuka mulutnya mengenai Al-Quran, melainkan beliau benar-benar mahir dan di dalam bahasa Arab. Bukan nak tafsir ayat Quran, tapi tengok terjemahan Quran. Bukan macam tu. Tapi orang yang benar-benar mahir dalam bahasa Arab. Pengetahuan beberapa perkataan sahaja dalam bahasa Arab tidak memadai. Kerap kali satu-satu perkataan Arab mempunyai beberapa makna dan seseorang itu hanya mengetahui satu atau dua daripada makna tersebut, tetapi ia mengandungi banyak makna-makna yang lain. Sebenarnya di tempat-tempat tertentu perkataan itu boleh membawa makna yang berlainan. Ia boleh membawa makna yang berlainan. Nak bawa makna yang berlainan ni, dia perlu dilihat juga kepada siyaqul kalam, siyaqus sabaq. Makna dia bagaimana keadaan ayat itu, perkataan itu sebelumnya, yang selepasnya. Maka barulah dapat diketahui apa yang nak dimaksudkan dengan satu-satu perkataan di dalam bahasa Arab. Yang keduanya ilmu nahu. Ilmu nahu ialah ilmu yang amat penting dengan bertukar dan berubahnya i'rab, iaitu sebutan akhir perkataan. Maka makna juga akan berubah
untuk menentukan sesuatu i'rab baris itu bergantung kepada ilmu nahwu. Dalam setengah keadaan, contoh ilmu nahwu, kita membaca Muhammadur Rasulullah dengan baris depan kan. Kadang-kadang kita sebut Muhammadar Rasulullah. Dan boleh jadi ia disebut Muhammadin. Tiga-tiga cara bacaan itu ada keadaan-keadaan tertentu ia dibaca. Kenapa dia baca baris atas? Kenapa dia baca baris depan? Kenapa dia baca baris bawah? Ini orang yang mahir dalam ilmu nahwu, dia boleh nak menentukan macam mana cara-cara bacaan dia. Kan? Sebagai contoh, apabila sebelum lafzul Muhammad tu ada perkataan anna, maka ia akan dibaca dengan baris atas. Contohnya, kita mengucap syahadahan. Jangan silap baca. Kadang-kadang orang baca masih tak betul lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ dibaca Muhammadan. Ya, dibaca Muhammadan. Tapi kalau tidak ada, kita tidak menyebutkan syahadahnya di depan, tidak ada anna itu, maka disebut la ilaha illallah Muhammad terus. Tidak ada syahadah anna itu, tak ada. Maka kita akan baca la ilaha illallah Muhammadun bagi depan. Muhammadur Rasulullah. Itu cara bacaannya. Jika sekiranya sebelumnya ada beberapa lafaz, sebelum Muhammad ni ada beberapa lafaz, contohnya ala, bi, li, dipanggil harfi jar, maka dia akan dibaca dengan baris bawah pula. Kan? Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau wakaf, kalau tak wakaf, ala Muhammadin, dia akan baris bawah, bi Muhammadin, baris bawah. Itu contoh. Jadi perkara-perkara ini akan dipelajari di dalam bahasa Arab. Bahkan perubahan baris itu juga, ia ada kaitan juga dengan perubahan makna dan maksudnya. Yang ketiga, ilmu saraf. Ilmu saraf ini pula, ia adalah perubahan kalimah, kaji bentuk perkataan. Ini sangat penting. Kerana perubahan bentuk ataupun dalam bahasa Arab dipanggil perubahan sirah. Sesuatu perkataan, makna perkataan itu akan berubah sama sekali. Sehingga kan Ibnu Faris berkata, seseorang yang tidak mengetahui ilmu saraf sebenarnya telah kerugian banyak perkara. Banyak benda yang dia tak boleh faham. Allamah Zamakhsyari telah menukilkan dalam kitab tafsir Ujubat bahawa oleh kerana tidak mengetahui ilmu saraf, orang tertentu telah menterjemahkan ayat ni ialah satu ayat di dalam surah Al-Isra. Yauma yad'u kullu unasim bi imamihim. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Jadi maksud ayat tersebut, pada hari akhirat kelak kami akan memanggil setiap manusia bi imamihim, dengan imamnya. Imam tu maksudnya di sini adalah pemimpin. Maksud dia bersama pemimpin. Siapa yang menjadi ketua? Ni grup ini. Siapa dia punya kepala dia? Kepala dia akan dipanggil sekali. Faham tak? Tetapi oleh kerana tak faham ilmu saraf,
imam itu diterjemahkan dengan makna ibu kerana menganggap imam itu adalah plural kepada iaitu bermakna ibu. Saya tak faham ilmu sorof kaji bentuk perkataan, dia kata imam tu adalah ibu. Sebenarnya bukan makna ibu, dia adalah pemimpin. Amma qaumun, pemimpin. Jadi terjemahan ayat tersebut yang sebenar, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, maksud dia adalah pada hari tersebut, iaitu pada hari akhirat, kami akan memanggil setiap manusia bersama pemimpin-pemimpinnya. Dia menyangka perkataan imam tu menunjukkan bilangan yang banyak kepada iaitu ibu, tapi sebenarnya dia adalah bilangan banyak kepada ketua. Kalau mahir ilmu sorof, dia faham perkara ini. Yang keempat, ilmu istiqaq, iaitu asal, punca satu perkataan. Ilmu ni juga penting, kerana satu perkataan berasal daripada dua punca yang berlainan. Dua punca yang berlainan. Contohnya perkataan masih. Perkataan ini berpunca daripada perkataan masahah yang mempunyai maksud menyentuh atau menggerakkan tangan yang basah atas sesuatu. Perkataan ini juga berpunca daripada perkataan masahah yang bermakna ukuran. Jadi kalaulah satu orang yang mahir dengan asal usul punca, ilmu punca perkataan istiqaq. Sebenarnya ilmu istiqaqul kalimah fil lughatil arabiyyah, istiqaq kalimah dalam bahasa Arab ini, ia ada kaitan rapat juga dengan ilmu sorof. Bahkan dalam pelajaran ilmu sorof juga termasuk dalam istiqaq tu pun akan dipelajari. Apa perkataan asal, bagaimana cara perkataan itu berubah. Sebab dalam bahasa Arab ni satu bahasa yang sangat unik. Bahasa Arab ni antara bahasa, kalau nak faham betul-betul asas bahasa Arab, first sekali nahwu sorof tu kena faham. Orang nak belajar nahwu sorof ni kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun baru boleh faham betul-betul ilmu nahwu dan sorof. Setahun pun kadang-kadang tak cukup, duk pening lagi. Kena belajar, kena ada minat yang mendalam, minat yang bersungguh-sungguh, barulah boleh faham. Kalau tak ada minat ni payah. Kan? Yang kelima, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani. Ilmu ni penting kerana ilmu ni maksud satu ayat dapat diketahui. Ini adalah kerana cara pembentukan satu ayat menentukan maksud ayat itu. Ma'ani ni mana dia kita mengetahui dalam kalimah bahasa Arab tu berbagai-bagai maksud yang boleh digunakan untuk makna-makna perkataan tersebut. Dia ialah ilmu ma'ani ni, dia macam advance kepada ilmu vocabulary perkataan bahasa Arab. Mula kita tahu vocab tu, kalau bahasa Arab panggil mufradat. Tahu mufradat ni, ini makna dia apa, ni makna dia apa, ni makna dia apa. Itu tahu vocab lah, baru tak cukup lagi. Tapi kalau ma'ani, dia tahu ni boleh digunakan, maksud dia macam mana. Kalau perkataan macam ni, maksud dia macam mana, dia advance lagi, ilmu ma'ani. Seterusnya ilmu bayan. Ilmu ni penting kerana ilmu ni dapat diketahui sesuatu ayat, sama ada ayat tu memberi makna zahir ataupun makna khafi, makna yang tersembunyi, ataupun makna ayat itu adalah makna tashbih ataupun makna kinayah, makna kiasan. Semua ni itu dia ada dalam Quran. Jadi bila kita nak sebut tentang ilmu bahasa Arab, sekurang-kurangnya 7 bahagian ilmu bahasa Arab tu. Nak tafsir Quran 7. Yang ni saya jelaskan baru yang ke-6. Yang ke-7 ilmu badi'. Badi' ialah ilmu yang mana dengan ilmu tu dapat diketahui keindahan dan kecantikan bahasa Arab dari segi olahan-olahan, gaya bahasa dia. 3 jenis ilmu ni ia boleh digabungkan dan ia dipanggil ilmu balaghah.
Ilmu balaghah. Ma'ani, bayan dan badi'. Tiga tu dia boleh digabungkan dalam satu cabang ilmu dipanggil balaghah. Kalau belajar ilmu balaghah, dia akan masuk tiga-tiga tu sekali. Ilmu ni salah satu ilmu sangat penting bagi setiap penafsir Al-Quran kerana Al-Quran penuh dengan keindahan bahasa. Dengan ilmu balaghah, keindahan tersebut dapat diketahui. Balagh makna dia menyampaikan kepada maksud sesuatu yang hendak dimaksudkan. Balaghah. Jadi Quran ni bila dibacakan, dia nak menjelaskan sesuatu maksud kepada kita, kepada manusia. Tetapi sebab kita tak faham, tidak ada balaghah tu. Nak faham, kena tahu apa dia Allah SWT nak balaghahkan perkara tersebut. Apa dia? Kenapa perkataan tu diulang-ulang beberapa kali? Ada makna maksud tersirat, tersurat dia semua. Dan yang ke-8, ilmu qiraat. Jadi 7 yang pertama ni semua berkaitan dengan bahasa Arab. Ke-8 qiraat. Ilmu qiraat juga penting kerana dengan berlainan cara qiraat, cara bacaannya, kita dapat mengetahui makna yang berlainan. Selain daripada itu, makna yang lebih patut dipakai juga dapat diketahui. Yang ke-9, ilmu akidah juga perlu tahu. Masalah dia bila orang tafsir Quran ni tak ada ilmu akidah, memang masalah. Maka dia akan menafsirkan Al-Quran sehingga boleh merosakkan akidah. Ini kerana apa? Kerana makna zahir sebilangan ayat Quran tidak boleh digunakan secara mutlak terhadap Allah. Kerana ayat itu ialah ayat dipanggil mutasyabihat. Oleh kerana itu makna zahir memerlukan kepada takwil. Seperti yadullah fawqa aydihim. Makna dia tangan Allah di atas tangan mereka. Adakah Tuhan tu ada tangan? Ini persoalan yang masyhur lah. Jadi seperti mana kita telah dengar dalam kuliah-kuliah sebelum ini, makna dia tangan itu kalau ikut pendapat mutaakhirin ditakwilkan dengan kuasa Allah, keredaan Allah, kuasa Allah. Kan? Begitulah juga dalam ayat-ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ayat-ayat seperti ini. Ilmu akidah tu penting. Supaya apa? Supaya kita tidak menafsirkan sehingga boleh merosakkan akidah umat Islam. Yang ke-10 juga perlu mengetahui ilmu usul fiqh. Ini adalah penting. Kerana dengan perantara ilmu usul fiqh, seseorang itu akan mengetahui cara-cara menggunakan dalil dan cara mengeluarkan hukum daripada satu-satu ayat Quran. Kalau tak ada ilmu usul fiqh, ilmu fiqh tak ada, ilmu usul fiqh tak ada, jadi masalah nak tafsirkan Quran juga tuan-tuan. Dia akan jadi satu hari sembahyang 3 waktu. Macam orang Syiah, satu hari sembahyang 3 waktu. Dia gunakan dalil Quran, tapi tak ada ilmu usul fiqh, jadi macam itulah. Dan Quran kata aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Contoh ayat seperti itu kan. Dirikanlah solat di waktu 2 tepi siang dan 1 waktu daripada malam. Jadi 2 tepi siang, 2 malam 1, 2 campak 1, 3. Jadi satu hari sembahyang 3 waktu. Itu tafsiran bodoh panggil. Kan? Sebab tak tahu ilmu fiqh, ilmu usul fiqh tak tahu, sunnah tak tahu. Semua tolak tepi, tafsir ikut nafsu. Jadi sedialah tempat dalam neraka kan. Tak tahu ilmu usul fiqh. Jadi menggunakan dalil. Jadi kalau dilihat kebanyakan ajaran-ajaran sesat ini tuan-tuan, mereka ni pandai dalam berhujah. Mereka buka Quran, baca ayat Quran, tafsirkan ayat Quran, tafsirkan ayat Quran daripada terjemahan. Lepas tu masalah yang paling besar sekali, ada pula orang mengikutnya. Ada pula anak murid yang mengikutnya. Itu masalah dia. Kan? Kenapa orang manusia ikut? Kenapa umat Islam ada yang terkesan ikut? Padahal jelas-jelas dah salah. Jelas-jelas tak betul. Kenapa ada orang ikut? Pasal apa? Sebab wujudnya kejahilan di dalam masyarakat itu. Kalau orang ada ilmu, dia tahu ini tak betul ni. Ataupun sekurang-kurangnya dia tanya pada alim ulama. Kan? Ustaz, saya dengar ada orang ni
Tak tahu betul ke tidak, macam ajaran sesat juga. Dia cakap macam ni, betul ke? Rujuk dengan alim ulama yang muktabar. Kena tanya semula. Ni tak ada dengar-dengar terus percaya, terus ikut. Dia akan jadi masalah merosakkan akidah. Itu yang jadi ajaran sesat. Salah satu punca dia adalah kejahilan. Dan orang yang mengajar tu pula, sebab itulah tidak heran kalau orang kata kenapa ajaran sesat ni ramai pengikut. Kan? Dulu ada ajaran Tuhan Harun lah. Sebelum tu ada apa pun tak ingat ya, dekat Kelantan tu yang buat ayah ping. Kan? Bila kita tengok dahsyat lah. Dahsyat ke tak dahsyat? Memang dahsyat lah tuan-tuan. Pengikut dia ratusan, dekat 1000 orang. Padahal orang tengok, pasal apa mereka ni macam ni? Pasal apa orang boleh ikut dia ni? Macam mana? Pasal apa orang boleh ikut? Padahal terang-terang dia tak betul. Sebab dia ni, dia pandai bercakap. Dia guna ayat Quran. Tapi dia salah tafsir macam ni lah. Dia pusing. Kan? Sampai orang terkesan. Dan orang yang mengikut tu pula, orang-orang yang jahil. Yang tidak merujuk kepada alim ulama yang sebenarnya. Jahil, tak tahu agama. Dia anggap ayah tok guru ajaran sesat ni lah sebenarnya tok guru dia. Padahal tak betul. Orang yang tok guru ajaran sesat ni sebenarnya dia tidak ada ilmu-ilmu cabang-cabangan ilmu ni. Tidak ada asas langsung. Seterusnya, mengetahui asbabun nuzul, sesuatu sebab penurunan ayat. Ini penting kerana ilmu ni kita dapat memahami satu ayat Quran itu dengan lebih jelas apakah sebab turunnya ayat tersebut. Kadang-kadang kefahaman satu ayat yang tepat itu kita perlu juga mengetahui kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni apa dia? Dia adalah asbab penurunan satu-satu ayat Al-Quran. Asbab nuzul tu apa dia? Ialah asbab penurunan sesuatu ayat Quran. Ada peristiwa-peristiwa yang berlaku, lalu asbab peristiwa tersebut Allah SWT telah menurunkan ayat. Sebenarnya ayat itu memang telah ada. Allah SWT telah termaktub di Lauhul Mahfuz lebih awal lagi. Tetapi Allah jadikan peristiwa itu, sesuatu peristiwa berlaku di kalangan sahabat bersama Rasulullah SAW, lalu pada waktu tersebut diturunkan ayat tersebut. Kadzalika lisabbita bihi fuadak, supaya kamu lebih mudah untuk mengingatinya dan hati kamu lebih kuat untuk dalam menetapkan ayat tersebut. Yang ke-12 ialah ayat tentang nasikh dan mansukh. Ini juga pentinglah. Sebab dalam ayat Quran juga ada nasikh dan mansukh, supaya kita dapat membezakan dan kita dapat tahu, kan? Kita dapat tahu ada ayat yang telah dimansukhkan. Ada ayat dimansukhkan tapi hukum tu masih dipakai. Ada juga ayat yang dimansukhkan, hukumnya sudah tidak dipakai. Ada ayat yang dikekalkan tetapi hukumnya dimansukhkan. Semua ada. Kalau belajar ilmu usul fiqh dalam kitab Waraqat, dia akan menjelaskan contoh-contohnya. Contoh-contoh ayat-ayat tersebut. Contohnya ada ayat Quran menjelaskan wanita yang asalnya kematian suami. Hukum asal di awal Islam tu ada ayat turun, yatarabbasna bi anfusihinna, kena berkabung selama 1 tahun. Di awal Islam. Tapi hukum tu dimansuhkan, diringankan oleh Allah Subhanahu taala. Kan? Asalnya setahun, diringankan kepada 4 bulan 10 hari. Diringankan, dicepatkan lagi.
Asalnya setahun. Begitulah juga ayat hukum-hukum yang lain. Contohnya di awal-awal Islam, nak sabit anak susuan kena 10 kali susuan. Lepas tu ayat tu dimansuhkan. Maka hanya 5 kali susuan sudah sabit menjadi anak susuan. Ini contoh-contohnya. Jadi nasih dan mansuh juga ia sabit di dalam Quran. Kerana Allah SWT telah menyebutkan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin mithlaha aw na'ti bi khairin minha aw misliha, yang bermaksud tidaklah kami memasukkan sesuatu ayat yang telah diturunkan melainkan kami akan mendatangkan hukum yang lain yang lebih baik ataupun yang seumpama, kebaikannya sama ataupun ia lebih baik. Itu nansih dan mansuh. Yang ketiga, ilmu fiqh. Selain usul fiqh, ilmu fiqh juga, fiqh juga penting kerana dengan mengetahui fiqh kita dapat mengetahui secara menyeluruh hukum hakam cabangan secara furu' dan memudahkan kita untuk mengenali hukum yang asal. Yang keempat, penting juga ilmu hadis, yang mana hadis-hadis adalah menjadi tafsiran setengah ayat kepada ayat yang umum. Dan yang terakhir, ini yang special sekali lah, iaitu dipanggil ilmu mauhub, ilmu laduni. Ilmu ni dia tak semua orang kan Allah SWT bagi. Ilmu mauhub, ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan kepada hamba-hambanya yang tertentu. Perkara ni telah dibayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasahullahu al-ilma ma lam ya'lam. Yang memberi makna sesiapa yang mengamalkan dengan apa-apa ilmu yang telah diketahuinya, nescaya Allah SWT akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang ia belum pernah mengetahuinya. Syaratnya apa yang dia tahu dia amalkan. Apa yang dia tahu dia amalkan, insya-Allah. Bila amal, Allah akan buka kefahaman tu, Allah buka dan Allah Subhanahu taala akan memberi lagi kefahaman yang lebih mendalam. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang bermujahadah, bersusah payah pada jalan kami. Jalan kami ni apa? Untuk mengamalkan agama, menghidupkan agama. Kan? Dia perlu lawan nafsu. Pada jalan kami, jalan yang Allah Ta'ala redha buat. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya. Allah buka kefahaman. Allah buka kefahaman demi kefahaman. Kefahaman demi kefahaman. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ini dia berbeza dengan harta. Harta ni kalau belanja dia makin kurang. Ilmu ni lagi diajar lagi bertambah, lagi diajar lagi bertambah, lagi diajar lagi bertambah. Orang yang mengajar ni Allah SWT, orang yang beramal, orang yang menyampaikan, Allah akan beri dia kefahaman dalam ilmu tersebut. Dan orang yang bersusah payah untuk mengamalkannya. Jadi setiap orang yang berada di dalam apa sahaja cabangan-cabangan daripada cabangan amalan-amalan agama, maka Allah Ta'ala akan memberi dia kefahaman yang lebih tentang dia menjadi ahli dalam perkara tersebut. Maka Allah akan beri dia kefahaman yang lebih dalam perkara tersebut. Sebagai contoh, satu orang yang mengajar dalam ilmu tafsir, maka Allah Ta'ala beri dia kefahaman lebih dalam ilmu tafsir. Mengajar dalam ilmu fiqh, Allah bagi kefahaman dalam ilmu fiqh. Satu orang yang banyak berdakwah, Allah memberi dia kefahaman yang lebih tentang uslub dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini man amna bima alima. Amalkan apa yang dia tahu, Allah akan beri ilmu yang dia tidak pernah tahu. Ini ilmu yang mauhub, yang diberi oleh kefahaman yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kefahaman ni dia mestilah berlandaskan kepada 14 ilmu yang sebelum ni lah. Mesti berlandaskan kepada ilmu fiqh,
Tak lari daripada ilmu fiqh, tak lari daripada akidah, tak lari daripada ilmu-ilmu bahasa Arab itu. Kan? Dia tak lari. Okey, perkara ini telah dibayangkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila beliau menjawab pertanyaan orang ramai. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, sebab ada dalam satu hadis dijelaskan Rasulullah SAW memuji Sayyidina Ali dengan berkata, aku pembenaran ilmu dan Ali adalah pintunya. Aku pembenaran ilmu, Ali adalah pintunya. Makna dia kalau orang nak tanya apa-apa pada Rasulullah, first kali jumpa Sayyidina Ali dulu. Kadang-kadang biasanya Sayyidina Ali dia memiliki ilmu dan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat keputusan atas satu-satu perkara tersebut. Kan? Bahkan telah sehingga Sayyidina Umar pun di zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar ni dalam banyak perkara dia akan panggil Sayyidina Ali untuk bermesyuarat, untuk minta pandangan, untuk minta syur bila ada masalah. Sehingga dalam satu perkataan Sayyidina Umar, dia telah berkata, laula Ali lahalaka Umar. Kalau tak kerana Ali ni mempunyai ilmu yang tinggi, aku dapat rujuk kepada beliau, lahalaka Umar. Umar pun akan binasa kalau tidak kerana Ali. Jadi Umar dia puji Sayyidina Ali. Masya Allah. Kan? Jadi perkara ini telah dibayangkan oleh Sayyidina Ali apabila beliau menjawab pertanyaan orang ramai. Sama ada beliau iaitu Sayyidina Ali telah mendapat satu ilmu yang khusus atau wasiat yang khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya tertentu kepada beliau dan tidak kepada orang lain. Orang tanya, kenapa Sayyidina Ali ni Allah beri dia ilmu hebat sangat, kan, tinggi sangat. Sebagai contoh dalam satu hukum, kan, dua orang wanita telah lahirkan anak. Lepas tu tah macam mana tah, satu orang anak tu meninggal, tinggal satu. Lepas tu dua orang wanita ni berebut anak. Ni kata anak saya, ni kata anak saya. Cuma hak bagus ni dua anak baby ni, satu lelaki, satu perempuan. Yang ni berebut, yang ni nak. Ni nak, hak ni nak. Hak ni nak, hak ni pun nak. Jadi nak buat macam mana? Pening kepala. Jumpa Tuan Kadi pun pening, tak tahu nak jawab macam mana. Sampai pada Sayyidina Ali, dia bagi jawapan mudah dia. Dia baca ayat Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, kata Sayyidina Ali. Ajaib tak? Padahal ayat Quran tu nak cerita tentang ilmu faraid. Ayat Quran tu nak cerita tentang ilmu faraid. Ilmu faraid ni ilmu hukum hakam harta pusaka. Kan? Apabila nak dibahagikan harta pusaka sama anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, anak lelaki ni dia punya bahagiannya 2 kali ganda, lebih banyak daripada anak perempuan. Li zakari mislu hazil unsayan. Bagi anak lelaki itu, bagi lelaki seumpama itu 2 bahagian bagi perempuan. Orang lelaki ni seumpama 2 bahagian bagi perempuan. Asalnya. Jadi kata Sayyidina Ali, Allah SWT menurunkan ayat ini memberitahu tentang hukum faraid. Sebenarnya Allah SWT memberikan kepada lelaki ni 2 kali ganda lebih banyak pada perempuan daripada dia bayi lagi, daripada dia kecil lagi. Jadi bila bayi itu lahir, Allah telah sediakan susu ibu kepada bayi tersebut. Maka kata Sayyidina Ali, ceklah dua-dua susu ibu tersebut, mana susu yang pekat, mana susu yang cair. Kalau tengok anak tu anak lelaki ke anak perempuan, yang berebut tu anak lelaki, yang perempuan tu meninggal hak lelaki. Hak ni kata anak dia, ni kata anak dia. Jadi tengok ibu mana yang susu dia pekat, itulah sebenarnya anak dia. Yang susu dia cair, tu bukan anak dia. Jadi hikmah. Dan apa yang dikatakan tu betul. Dan kajian perubatan sekarang pun memang macam tu. Siapa lahir, mana-mana wanita lahir anak lelaki, susu dia lebih pekat. Kalau anak perempuan, susu dia cair sikit. Kan? Jadi ini ilmu yang mana Allah Ta'ala beri kepada Sayyidina Ali satu kefahaman ilmu mauhub yang Allah Ta'ala beri kepada beliau. Sebab itulah bila sampai satu orang tanya bijaknya Sayyidina Ali ni, adakah
Sayyidina Ali mendapat satu ilmu yang khusus daripada Rasulullah, wasiat yang khusus daripada Rasulullah yang mana tak diberi pada orang lain. Kata Sayyidina Ali, demi Tuhan yang telah menciptakan syurga dan manusia, jiwa-jiwa seluruh manusia, aku tidak pernah mendapat apa-apa selain daripada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang untuk memahami kitabnya. Tak ada apa-apa. Macam mana kamu baca Quran, macam tu juga aku baca Quran. Tapi Allah beri kelebihan di dalam kefahaman tersebut. Masya Allah. Karena itu Ibnu Abi Dunya berkata, pengetahuan daripada Al-Quran dan apa-apa boleh didapati daripada Al-Quran adalah begitu luas seumpama lautan yang tidak bertepi. Lautan yang tidak bertepi, ilmu Al-Quran. Kerana daripada dalam Quran ni manusia dia boleh kaji. Orang bukan Islam dia kaji. Kan? Ada di situ ilmu sains, ada di situ berbagai-bagai ilmu, geografi. Semuanya. Semua orang faham ke tak faham je. Tapi Allah SWT dah sebutkan dia. Masya Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sekadar ni saja kuliah kita pada malam ini. Semoga Allah SWT memberi kefahaman kepada kita, insya-Allah. Dan juga memberi kepada kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu supaya kita lebih berhati-hati, kan, pengajaran kita dalam hari ini lebih berhati-hati dalam nak mengambil ilmu daripada siapa yang kita nak ambil ilmu. Perlu diambil ilmu daripada mereka-mereka ulama-ulama yang ada autoriti di dalam bahagian, di dalam ilmu agama. Supaya apa? Supaya kefahaman terhadap agama ni kita tidak lari daripada landasannya yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.